Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang amalan supaya sentiasa ada duit. Duit tak habis-habis. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Daripada dalam dompet. Kita pun nak beli, nak shopping, ada doa nak keluarkan duit daripada dompet dia ni. Apa doa dia? Nabi ajar kita doa nak keluarkan duit daripada dompet. Nak masuk duit dalam dompet pun ada doanya juga. Bismillahi min kanzillah. Apa dia? Bismillahi min kanzillah. Dengan nama Allah aku keluarkan duit ini daripada khazanah Allah. Khazanah Allah luak ke tak luak tuan-tuan? Tak luak. Sampai hari kiamat tak akan habis. Bila nak masuk duit, Bismillahi fi kanzillah. Sahabat-sahabat, video ini viral di TikTok dan saya tengok dia dikeluarkan oleh ramai orang berkaitan tentang video ini dan saya tak tahu siapakah ustaz yang sebutkan tentang hal ini. Cuma yang saya duk nampak tu video tu dengan suara yang sama tetapi gambar-gambar yang berbeza. Biasalah TikTok kan dia boleh voice over kan. So benda tu berlaku dan viral di TikTok. Apatah lagi dekat Facebook pun banyak dan ramai orang hantar video berkenaan kepada saya. Saya tak pasti adakah saya dah pernah react video ini ataupun belum. Saya rasa macam saya dah pernah react sebelum ni. Tetapi saya buat cara yang tak jumpa. Jadi mungkin kita boleh ambil manfaat sikit berkaitan tentang isu ini kali ni. Sahabat-sahabat, apa yang kita nak dalam amalan kita? Adakah kita nak duit, kita nak buat kebaikan ataupun kita nak guna agama untuk nak dapatkan duit? Kalau nak duit, agama dah ajar cara dia. Buat kerja, cari punca pendapatan, sambil-sambil itu doa, istighfar dan bertawakal kepada Allah. Dalam bab usaha dan mencari punca pendapatan, sama saja orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau kita kerja kuat, sama macam orang bukan Islam, kita akan dapat setanding dengan apa yang mereka dapat. Kalau mereka bijak mencari hasil pendapatan, maka mereka akan mendapat hasil yang sama macam kita. Kerana kedua-duanya berusaha mengikut sunatullah dalam perkara itu. Pun begitu, sebagai seorang Muslim, kita ada nilai yang berbeza jika dibandingkan dengan orang bukan Islam. Iaitu konsep doa dan tawakal yang datang seiring dengan konsep usaha. Dengan kesatuan dua konsep inilah menjadikan umat Islam istimewa. Kita bukan sekadar berazam dan sentiasa tidak putus asa di dalam mencari rezeki, tetap teguh di dalam menghadapi apa jua cabaran di dalam mencari rezeki. Kita juga sentiasa mengikat diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, dalam melakukan satu-satu amalan itu, kita tak boleh mula dengan mereka-reka. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang berhajat mahu bertemu Tuhan dia, maka beramallah dengan amalan kebaikan dan jangan mensyirikkan dengan apapun dalam ibadah kepadanya. Syekh Ahmad Farid dalam penulisannya berkaitan tentang dua syarat penerimaan amalan, beliau menyebutkan perkataan "falyamal 'amalan salihah" di situ bermaksud beramal dengan mengikuti petunjuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut mutaba'atus sunnah. Manakala perkataan "wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada" pula bermaksud keikhlasan. Dua sifat itu perlu ada, iaitu amalan yang bertepatan dengan sunnah dan kedua ikhlas. Tak boleh ikhlas sahaja tapi amalan tu main reka-reka sendiri, dan tak boleh juga amalan dah bertepatan dengan sunnah tapi tiada keikhlasan. Allah tak terima amalan macam tu. Qala al-Fudail bin Iyad, "Akhlasahu wa aswabahu, fa innal 'amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal, wa idza kana sawaba wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Al-Fudail bin Iyad dia sebut, dia kata yang paling ikhlas dan paling tepat. Sekiranya amalan itu hanya ikhlas saja tetapi tidak tepat dengan sunnah, maka tidak diterima. Demikian juga kalau ia hanya bertepatan dengan sunnah tetapi tidak ikhlas, maka tetap tidak diterima. Ketiga, selaku seorang Muslim, kita tak boleh sewenang-wenangnya melabel atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah tanda biadab kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bohong atas nama aku tak sama macam bohong atas nama orang lain. Siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja,
maka siaplah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari. Demikian juga, tolong sangat hadam hadis ni. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap berbohong apabila dia ni jenis yang cerita semua benda yang dia dengar. Hadis ni juga adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengar orang kata Nabi kata ada doa Nabi ajak untuk masuk duit dan keluarkan duit daripada dompet, kita tak pelik langsung. Kita tak bertanya langsung. Zaman Nabi sudah wujudkah dompet macam kita pakai sekarang ni? Sekiranya telah ada dompet berkenaan pada zaman Nabi, adakah benar Nabi menggunakannya? Sebab biasanya dompet ni dia tempat untuk simpan duit-duit kertas dan dokumen-dokumen yang bersifat seperti itu. Sedangkan pada zaman Nabi, lazimnya menggunakan wang shilling yang diletakkan di dalam kantung. Pun begitu, sekiranya terbukti Nabi sendiri ada dompet, benarkah Nabi ajak doa tu? Bertanyalah, kerana ini urusan agama. Apabila anda sandarkan sesuatu kepada Nabi, ia tidak lagi jadi perkara yang biasa-biasa. Sahabat-sahabat, bacaan Bismillah min kanzillah ini ataupun Bismillah fi kanzillah ini tidak warid daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Tak ada dalam hadis sebut. Ia adalah doa palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ia adalah pembohongan atas nama Nabi yang dilakukan dan diviralkan di media-media sosial. Tolong saya sahabat-sahabat, hentikan menyebarkan perkara ini. Ini biadab kepada Nabi dan pelakunya mendapat dosa. Kita yang sering mengatakan bahawa kita kasih dan cinta kepada Nabi, adakah kita mahu melakukan perkara biadab seperti ini? Berbohong atas nama Nabi. Kemudian kata, oh tak apalah, ini amalan baik, apa salahnya? No, isu amalan baik ke amalan tak baik ke itu lain cerita. Tetapi apabila hang guna dengan nama Nabi dengan palsu dan bohong, ini adalah satu perkara yang cukup biadab dan juga perkara yang perlu dihindari. Jadi kita kena larikan daripada hal ni dan pastikan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita tidak lagi menyebarkan perkara ini. Tersebar cukup luas di TikTok, di Facebook, di YouTube berkaitan tentang hal ini. Ustaz ini, saya tak tahu nama dia siapa, tetapi kata-katanya telah tersebar. Kata-katanya telah disebut kepada ramai orang. Ini adalah satu perkara yang cukup bahaya. Sahabat-sahabat, kalau nak kata berkaitan tentang khazanah, Nabi SAW pernah sebut berkaitan hal ini. Satu hari, Nabi SAW bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat dia, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah atau qala ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala. Faqala la hawla wa la quwwata illa billah. Hang mau tak kalau aku tunjukkan kepada hang satu kalimah yang merupakan salah satu daripada khazanah syurga? Abu Musa al-Asy'ari menjawab, mahu. Lantas Rasulullah SAW berkata, la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah. Itu kalimah yang dianggap cukup besar fadilatnya. Ia sangat berharga kepada kita sehingga kita sentiasa menyebutkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Saya tahu kita sedang terdesak sahabat-sahabat. Ekonomi sedang membengkak. Tetapi janganlah sewenang-wenangnya guna nama Nabi untuk ketenangan peribadi. Sebagian orang dia kata, oh kalau pakai ayat ni walaupun duit tak ada pun tapi hati aku dapat tenang sikit. Tak apalah anak hati tenang, tapi jangan pi sandang atas nama Nabi SAW. Dan seringlah membaca khazanah syurga yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, yang Nabi SAW telah sebutkan, la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah. Dan terus bekerja, terus mencari hasil pendapatan, bertawakal kepada Allah. InsyaAllah itulah amalan yang akan menyebabkan rezeki anda tidak putus. Sahabat-sahabat, banyak doa-doa yang tersebar di media sosial ini. Kadang-kadang kita tak sempat nak ligan, tak sempat nak kejar. Banyak yang disebutkan, disandarkan kepada Nabi, tetapi tidak sabit dan tidak sahih. Sebab tu saya dan juga tim Santai Ilmu Publication menterjemahkan dan juga menerbitkan buku 267 doa dan zikir harian Rasulullah SAW, iaitu Hisnul Muslim. Buku ini mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang
faktanya, datanya telah dibuat penilaian oleh para ulama kita. So, anda gunakan buku ini, anda beli buku ni, saya letak link dekat bahagian description. Rasa tak ada duit sangat, anda pergi download satu apps yang bernama Pustaka Asy-Syamilah dekat Android. Kalau dekat iPhone, anda download Pustaka. Dekat situ anda boleh baca Hisnul Muslim ini secara percuma saja. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Moga Allah Taala mudahkan urusan kita. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.